Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar meninggal dunia awal pagi tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Damansara. Tun Hanif merupakan Ketua Polis Negara keempat. Ketua Polis Negara mewakili keluarga Sang Saka Biru mengucapkan takziah kepada keluarga Tun Hanif. Menerusi hantaran di Facebook, beliau mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang beriman. Perdana Menteri memberi penghormatan terakhir kepada pengasas Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Mendiang Tan Sri Joseph Kuruk Wisma Fuklusio, Kota Kinabalu, Sabah. Bekas timbalan Ketua Menteri Sabah itu meninggal dunia di Institut Jantung Negara. Mendiang yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri bersara daripada politik Januari tahun lalu. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri taklimat pembangunan negeri Sabah di Menara Kinabalu. Taklimat disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Antara disentuh adalah mengenai keperluan asas infrastruktur, pendidikan selain usaha pembasmian kemiskinan. Taktik terbaru sindiket penipuan menyalahguna nama Kementerian Komunikasi terus dipantau. Timbalan Menteri Komunikasi berkata, usaha tersebut giat dilakukan bagi mengekang kegiatan itu daripada berleluasa. Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak mudah terpedaya. Pihak sekolah dan ibu bapa perlu cakna dengan status kesihatan pelajar sebelum beri kebenaran melakukan aktiviti luar bilik darjah, terutama ketika musim panas. Menteri Kesihatan berkata ibu bapa juga perlu jujur dengan tahap kesihatan pelajar supaya pihak sekolah dapat menyimpan rekod kesihatan. Ia dapat mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Kuala Lumpur, Bangkok setuju mempertingkat kerjasama untuk membanteras jenayah rentas sempadan. Menteri Dalam Negeri berkata kesepakatan diputus dalam mesyuarat dua hala dengan timbalan Perdana Menteri Thailand. Kerjasama antara kerajaan, polis dan ASEAN APOL penting dalam menerangi masalah berkenaan. Angkasa menerima tawaran jadi pengimport beras dari Thailand ke Malaysia. Ia susulan isu kekurangan beras tempatan yang berlaku di Malaysia sejak kebelakangan ini. Presiden Angkasa berkata tawaran diberi semasa beliau hadir mesyuarat Pejabat Perniagaan Koperasi Rantau Asia Pasifik di Thailand baru-baru ini. Harga jualan maksimum benih padi sah SCL 220 bagi program insentif benih padi sah IBPS ditetapkan pada kadar RM54 di peringkat pemborong, manakala RM58 di peringkat peruncit berkuat kuasa 15 April. Penetapan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Padi dan Beras 1944 itu turut menetapkan harga tersebut hendaklah dipaparkan dengan jelas pada setiap kampit. Sejumlah 9,365 kompaun bernilai kira-kira RM3.3 juta berkaitan kesalahan melibatkan Undang-Undang Kesihatan Awam diambil tindakan Kementerian Kesihatan sepanjang Mac lalu. Ketua Pengarah Kesihatan berkata daripada jumlah itu sebanyak 3,816 kompaun bernilai RM1.908 juta dikeluarkan bagi tujuan pencegahan dan kawalan penyakit demam denggi. Bagi kesalahan merokok, 8,926 notis kesalahan dikeluarkan dan 33,473 premis makanan diperiksa. Kerajaan Madani komited menoktahkan kemiskinan tegar di Sabah walaupun memahami situasi itu agak rumit untuk diselesaikan. Perdana Menteri percaya hubungan erat Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri mampu memainkan peranan penting dalam merealisasi hasrat tersebut. Menurutnya, pelbagai usaha perlu dilakukan termasuk membawa masuk lebih banyak pelaburan selain melaksana inisiatif bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah sekaligus memacu ekonomi di negeri itu. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM80 juta bagi mewujudkan pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE2, Kota Kinabalu. Kerja-kerja awal penaiktarafan akan bermula tahun ini. Selain itu, 3 pakar dan sokongan terlatih akan ditambah untuk meningkatkan kapasiti tenaga kerja sedia ada. Ketika ini, hanya perkhidmatan kardiologi dan kardiotorasik bagi dewasa dan kanak-kanak disediakan di HQE2. Alumni 4
B Negeri Kedah menyokong penuh usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri untuk memerangi gejala rasuah di negara ini. Jelas Timbalan Pengerusi Alumni 4B Negeri Kedah, semua pihak perlu memainkan peranan membantu kerajaan dalam usaha menangani ketirisan termasuk melibatkan barangan bersubsidi. Malah pendekatan yang diambil Perdana Menteri seharusnya membuka mata dan telinga semua pihak yang bersama-sama dengan kerajaan memerangi sebarang salah laku. Kementerian Pendidikan menzahirkan takziah kepada keluarga pelajar Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar yang meninggal dunia Jumaat lepas. Menerusi satu kenyataan, pihak kementerian turut menyeru semua pihak agar menghormati privasi keluarga berkenaan. Susulan kejadian itu, semua institusi pendidikan diminta mematuhi garis panduan penganjuran aktiviti luar bilik darjah. 4 lelaki dipercayai mat rempit dicekup dalam op samseng jalanan di Pulau Pinang awal pagi tadi. Mereka ditahan di lebuh raya lingkaran luar Butterworth dan lebuh raya utara selatan berhampiran sama gagah. Turut disita 4 motosikal milik mereka. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki yang didakwa menunjukkan kemaluannya kepada seorang perempuan di Seksyen 26, Shah Alam, mempunyai masalah mental. Suspek juga dilaporkan menerima rawatan psikiatri di sebuah hospital swasta di Klang. Dalam kejadian yang berlaku pada 16 April lalu, suspek berkenaan telah ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Seorang pelajar lelaki maut selepas dilanggar penunggang motosikal di kilometer 59 Jalan Jong Peng, Kluang. Bangsa Jamaliah Ismail yang berusia 63 tahun maut di tempat kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah berkata ketika kejadian, penunggang motosikal gagal mengelak mangsa yang muncul secara tiba-tiba di laluan berkenaan. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kanak-kanak lelaki 2 tahun maut selepas terjatuh ke dalam tasik berhampiran Masjid Universiti Teknologi Petronas Seri Iskandar. Menurut Bomber Perak, kejadian berlaku tengah hari tadi. Bangsa ditemukan kira-kira 3 meter dari tebing tasik. Mayat diserah kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Di Langkawi, 2 lelaki tempatan ditahan polis Marin selepas disyaki cuba seludup masuk lebih 25 jenis bekalan bahan mentah Thailand ke daerah berkenaan. Penahanan dibuat menerusi op Taring Landai. Komander Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang berkata kedua-dua suspek dicukup semasa sedang menguruskan barangan tersebut di sampan. Rampasan dianggar bernilai hampir RM124,000. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Hampir 3 tan keratan ayam sejuk beku bernilai lebih RM22,000 dirampas Makis Kedah di pintu masuk Bukit Kayu Hitam. Pengarahnya berkata hasil pemeriksaan sebanyak 235 kotak keratan ayam sejuk beku yang diisytihar tidak tepat dan mengelirukan. Kes dirujuk mengikut Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Kehadiran Perdana Menteri ke Majlis Sambutan Ahli Fitri Madani 2024 peringkat negeri Kedah pada 4 Mei ini amat dinanti-nantikan. Timbalan Pengerusi Alumni 4B Negeri Kedah ia menunjukkan kerajaan perpaduan tidak pernah meminggirkan negeri jelapang tadi itu walaupun perbezaan ideologi politik. Majlis itu diadakan di Tasik Darul Aman, Jitra Kedah bermula pukul 7 petang. Puluhan ribu rakyat Kedah dijangka hadir memeriahkan majlis berkenaan. Kerajaan Johor meluluskan lantikan 384 ahli majlis di 16 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri itu selama 2 tahun berkuasa 1 April. Pelantikan ahli majlis berkenaan sebagai medium penghubung antara kerajaan negeri dan rakyat dalam menyelesaikan pelbagai masalah di peringkat akar umbi. Selain mempertimbang dan meluluskan undang-undang kecil dan dasar di peringkat PBT. Projek Community Hub yang dilancarkan di Program Perumahan Rakyat PPR Batu Muda Sentul bakal memberi manfaat kepada lebih 10,500 penduduk. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata projek itu memberi tumpuan kepada pembangunan komuniti B40 dengan menyediakan ruang interaksi sosial untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Projek seumpama itu merupakan usaha memperkasa komuniti bandar yang mampan dan mengurangkan tekanan hidup di bandar. Kerajaan Negeri Melaka akan meneruskan persidangan antarabangsa dan Expo Smart Melaka SMIX Oktober depan. Setakat ini, persediaan rapi sedang dilakukan termasuk pemilihan tempat penganjuran. Sementara itu, Dun Asahan bakal menerima 5 menara telekomunikasi baharu dalam usaha memberikan perkhidmatan jalur lebar 5G lebih pantas dan berkualiti kepada penduduk di kawasan kampung.
Melaka akan terus mempertingkat kadar capaian internet di semua sekolah. Keperluan itu termasuk di kawasan luar bandar walaupun kini berada pada tahap memuaskan. Exco Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Negeri Melaka memaklumkan antara usaha yang bakal dilaksanakan termasuk menambah kemudahan kabel optik Point of Presence POP. Beliau juga optimis masalah jaringan internet di semua kawasan dapat diatasi menjelang 2026. Bagi menjamin bekalan beras putih tempatan negara, Fama Perlis telah mengagihkan 57,808 kampet ke 28 outlet pemasaran Fama. Antaranya di Agrobazar, Pasar Tani serta 91 lokasi jualan agromodeling seluruh Perlis. Pengarah Fama Negeri memaklumkan pihaknya mengambil inisiatif untuk melaksanakan penambahan penerimaan beras putih tempatan daripada 3,000 kampet kepada 5,000 kampet setiap minggu di Pusat Operasi Fama Negeri Perlis. Digital Nasional Berhad DNB tegas menafikan dakwaan bertindak tidak telus dalam menjalankan operasi dalamannya. Dalam satu kenyataan, DNB menekankan bahawa proses tender dan perolehan pihaknya adalah mengikut struktur piawaian tadbir urus yang paling ketat. DNB menyatakan demikian bagi menjelaskan dakwaan mengelirukan yang dibuat oleh Channel News Asia CNA berkaitan dengan pemberian kontrak kepada vendor pihak ketiga. Sesi libat urus berhubung pelaksanaan program subsidi bersasar bagi diesel giat dilaksana Kementerian Kewangan MOF. Terbaharu pelaksanaannya membabitkan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dengan pemain industri logistik. Perbincangan berlangsung semalam bertujuan mendapatkan pandangan skop dan syarat bagi cadangan program kekenaan. MOF menyatakan mekanisme rasionalisasi subsidi diesel akan dijalankan bersama KPDN melalui projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0. Australia telah membawa 23 syarikatnya ke Malaysia untuk mencari pelaburan dalam sektor penyahkarbonan maritim dan tenaga boleh diperbaharui. Timbalan Menteri Perdagangan dan Pembuatan Australia berkata ia adalah sebahagian daripada program pertukaran perniagaan Australia Asia Tenggara. Usaha itu juga bagi menyokong Asia Tenggara melalui sumber tenaga boleh diperbaharui yang dimiliki mereka. Angka korban terkini di Gaza meningkat kepada 34,012 orang. Demikian data dilaporkan Kementerian Kesihatan di Gaza. Dalam pada itu, sekumpulan sukarelawan dilihat menghulurkan bantuan makanan di Bandar Khan Yunis. Segelintir penduduk mula pulang ke rumah masing-masing selepas askar rejim Zionis berundur dari bandar terletak di selatan Gaza itu. Dalam pada itu, Palestin mengecam sekeras-kerasnya keputusan Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto menolak usul Majlis Keselamatan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestin dalam pertubuhan tersebut. Presiden Palestin menerusi kenyataan menyifatkan langkah itu sebagai tidak adil, tidak beretika dan tidak wajar. Tindakan Amerika itu juga dianggap mencabar kehendak masyarakat antarabangsa. Misi kemanusiaan ke Gaza, Break the Siege Gaza Freedom Flotilla, akan diteruskan sebalik konflik terbaru Iran-Israel. Perkara itu disahkan jurucakap Freedom Flotilla Cooperation and Right. 3 kapal terlibat dijadual memulakan pelayaran ke Gaza dari pelabuhan Tuzla, Istanbul, Rabu depan. Misi kemanusiaan itu disertai sukarelawan, aktivis dan media dari 30 negara termasuk Malaysia. Perkembangan terkini letusan Gunung Ruang, Sulawesi Indonesia. Pihak berkuasa mengekalkan status amaran berjaga-jaga tahap 4 selepas gunung berapi itu dilihat kembali melepaskan debu pada Jumaat. Penduduk bersebelahan di Pulau Tagulandang diarahkan untuk berada di luar lingkungan 6 km dari lokasi meletusan. Sebelum ini, lebih 6,000 penduduk Tagulandang telah dipindahkan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian Kantah 744 dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Saya Otto Othman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medan.